ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini, malam yang terakhir insya-Allah untuk surah Al-Mumtahanah ini. Dan alhamdulillah Allah rezekikan kita pada malam ini untuk nak menyambung insya-Allah, dan kita sama-sama juga nak mendoakan Haji Yahya yang diuji dengan sedikit ujian kesihatan. Semoga Allah balikan kesihatan, Allah berikan kesihatan yang baik insya-Allah agar dia boleh kembali bersama-sama dengan kita mempelajari Al-Quran ini insya-Allah. Baik, malam ni kita sambung pada ayat yang ke-12 insya-Allah. 12, 13. Ayat 12 dan juga ayat yang ke-13 insya-Allah pada muka surat 551. Muka surat 551 surah Al-Mumtahanah, surah 60 ayat ke-12 dan juga ayat yang ke-13. Dua ayat ni dia dah separuh muka surat dah. Dua ayat separuh muka surat. Baik, kita baca. Ayat 12 dan juga ayat 13 Allah berfirman. Saya baca, yang lain tu ikut saya sendirilah Jaya tak ada tak apalah, saya baca juga. Yang lain tu baca juga seperti biasa, tanpa unmute, maintain mute sahaja. InsyaAllah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Terjemahan, wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah pengampunan akan dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana berputus asanya orang-orang kafir yang ada di dalam kubur.
Baik. Ayat yang ke 12. Ini masih lagi sambung cerita ayat yang ke 11, ayat yang ke 10 dan juga ayat yang ke 9. Jelas ni pada ayat yang ke ketika mana cerita tentang ayat ke 10 itu tentang wanita yang berhijrah. Dan ini ayatnya lebih jelas lagi lah tentang wanita-wanita yang berhijrah. Baik. Tentang dalam ayat ini ceritanya tentang bai'ah ataupun terjemahan letakkan pengakuan taat setia. Bahasa Arabnya adalah bai'ah. Kita bisa dengar bai'ah Ridwan, dan kita dengar beberapa bai'ah yang ada dalam sirah itu, dan ini salah satu bai'ah. Baik. Allah mulakan ayat ini dengan Allah suruhkan wahai Nabi. Wahai Nabi. Okey. Jika sebelum ini, pada ayat yang ke-10, Allah mulakan dengan apa? Kita pergi balik belakang. Ya ayyuhallazi. 10. Ya ayyuhallazi. Ayat 10, Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bila datang kepada kamu wanita-wanita yang berhijrah. Ayat 10 cerita tentang wanita berhijrah juga. Akan tetapi seruannya kepada orang beriman umum. Tapi pada ayat yang ke-12 ini, dia hanya khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad? Allah perintahkan jika ataupun apabila datang wanita beriman kepadamu, maka bai'ahlah mereka. Bai'ah ini Nabi SAW telah lakukan sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini Nabi SAW dah lakukan dah. Kan beberapa kali bai'ah. Akan tetapi tidak ada satu bai'ah pun di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan secara detail kecuali bai'ah ini sahaja. Bai'ah ini sahaja yang Allah cerita secara detail. Siapa yang berbai'ah dan apakah isi bai'ah itu. Isi pengakuan ataupun perjanjian taat setia itu. Ini satu-satunya yang Allah cerita dalam Al-Quran. Lain tak ada. Kan? Ada je cerita tentang bai'ah lain, antaranya dalam surah Al-Fatih. Kan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah redha kepada orang-orang yang beriman yang mana ketika mana mereka berbai'ah kepadamu di bawah sepohon pokok. Ada cerita tentang bai'ah. Tapi apa isi bai'ah itu? Allah tak cerita. Tapi untuk bai'ah yang ini Allah cerita. Baik. Maka ini menunjukkan apa? Salah satu kemuliaan wanita dalam agama. Menunjukkan salah satu kemuliaan wanita dalam agama. Kalau termasuk dengan ayat ini, berapa kali dah kita tengok adanya Al-Quran ini mengangkat wanita dalam surah ini sahaja. Dalam surah ini sahaja. Ada beberapa kali kan, sebelum ni kita pun dah sebut tentang ayat ke-10. Ayat sebelum itu pun cerita tentang kemuliaan dan ketinggian wanita dalam agama. Agama ni meninggikan dan memuliakan wanita. Dan ini salah satu contohnya, itu Allah perintahkan kepada Nabi untuk berbai'ah. Bukan orang beriman, Nabi yang berbai'ah. Yang pertama, perintah khusus. Yang kedua, ayat tentang bai'ah dengan wanita ini dijelaskan lengkap. Bukannya ayat yang secara umum bagi tahu sahaja, tapi dijelaskan secara lengkap. Maka keistimewaan yang Allah nak tunjukkan dalam ayat ini kepada para wanita yang beriman. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi. Dan daripada ayat ini juga kita melihat apa? Kita melihat kedudukan nabi itu. Nabi sebagai apa? Nabi adalah kita sebutkan contoh kepada
contoh pemimpin. Contoh pemimpin. Baik. Maka sesiapa yang memimpin perlu beri perhatian pada perkara yang Allah nak sebutkan dalam ayat ni. Siapa yang dia itu pemimpin, maka dia perlu beri perhatian pada apa yang Allah nak sebutkan dalam ayat ni. Siapa yang pemimpin? Siapakah dia pemimpin daripada kalangan kita? Siapa? Kita ada siapa? Semua. Semua. Siapakah semua itu? Kita ada pemimpin negara, kan? Pemimpin negara, kita ada pemimpin negeri. Kita ada pemimpin siapa? Organisasi, kan? Kita ada pemimpin sekolah. Dan jangan lupa kita juga ada pemimpin di rumah, dan kita ada pemimpin kepada diri sendiri. Dan Nabi SAW sebutkan kullukum ra'in. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Maka pemimpin kena bagi perhatian apa yang Allah nak sebutkan dalam ayat ni. Siapakah dia pemimpin itu? Setiap daripada kita. Minimum kita akan apa? Yang bujang kita akan memimpin diri kita sendiri. Kita akan memberi teguran kepada, kita ada ibu bapa, kita ada adik-beradik. Siapa yang dah berkeluarga, kita ada pasangan dan kita ada anak-anak untuk kita pimpin. Maka nak kena beri perhatian pada perkara yang Allah nak sebutkan dalam ayat ni. Dan berkaitan dengan bai'ah. Bai'ah ini adalah bai'ah dengan siapa? Dengan wanita-wanita yang datang ke Madinah. Dengan wanita yang datang ke Madinah. Dan ada disebutkan ini adalah bai'ah ketika mana terjadinya Fathu Mekah. Kan ayat ni kan bila dah dekat-dekat dengan pembukaan kota Mekah, kan? Ya. Maka disebutkan ini adalah antara bai'ah Nabi ketika di Fathu Mekah. Dan ketika itu Nabi membai'ah seramai 475 orang wanita ketika Fathu Mekah. 475 orang wanita, khusus wanita sahaja, tak ada lelaki. Bai'ah itu hanya untuk wanita sahaja. 475 orang. Baik. Dan ketika Allah perintahkan Nabi untuk berbai'ah, adakah Nabi berbai'ah seperti mana berbai'ah dengan lelaki? Bai'ah dengan lelaki macam mana? Nabi akan apa? Kan? Pegang tangan lah kot. Pegang tangan lah, salam lah, kan? Salam. Bai'ah macam kita lah, kan? Ambil perjanjian setia. Maka dengan wanita bagaimana? Kat sini apa je lah. Mohon ampun dosa mereka. Macam tu je. Untuk wanita, ada wanita yang bertanya, dia kata, wahai Rasulullah, terimalah pengakuannya. Kenapa engkau tak berbai'ah dengan kami sebagaimana engkau berbai'ah dengan lelaki? Maksudnya Nabi bai'ah dengan lelaki, Nabi pegang tangan, salam lah, Nabi salam. Wanita tanya, kenapa kau tak buat macam tu? Maka Nabi kata, inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tak bersentuhan, aku tak pegang wanita yang bukan mahram. Nabi tak pegang. Walaupun untuk urusan bai'ah ni besar tak? Besarlah. Ini perjanjian taat setia untuk kira kalau kita lah masuk jadi warga negara. Ini besarlah, satu perkara yang besar. So kalau kata salam tu bukanlah satu perkara yang saja-saja ataupun suka-suka. Ini untuk satu perkara yang besar, kan? Bayangkan kalau pergi terima anugerah, kan? So satu perkara yang besar. Kalau salam tu orang boleh terima lah. Sebab bukannya saja-saja je. Dia ada satu seremoni, special seremoni. So tak apalah. Akan tetapi Nabi tak melakukannya. Nabi kata, aku tak pegang, aku tak sentuh wanita. Maka ia memberitahu juga kepada kita bahawa jika ada orang yang datang selepas itu yang dia menyentuh wanita, apa pun alasan, maka itu adalah perkara yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalaulah mungkin orang kata mungkin kalau nak berubat tu ustaz, nak ruqyah tu kan, tak boleh juga ke nak bersentuhan, kan, ustaz tu dengan pesakit? Maka
umumnya tidak bersentuh, tetapi jika terpaksa bersentuh maka dia adalah dengan apa? Dengan adanya alas. Dengan adanya alas, pakai sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan pula, dia bukan sarung tangan yang nipis. Kena pakai sarung tangan yang tebal macam goalkeeper punya sarung glove tu, sarung tangan goalkeeper tu. Yang tebal. Kenapa kena tebal? Kenapa kena tebal? Kerana kalau nipis, tangan yang pegang tu boleh tahu bentuk tubuh. Bentuk tubuh badan tu tangan boleh tahu. Kan? Maka kalau pakai glove yang besar tu, yang goalkeeper tu, tangan tak berapa nak rasa. Kan? Ini tujuannya apa? Untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, walaupun nak berubat. Jangan pandang berubat apa salahnya. Ini bai'ah, apa salahnya? Bai'ah perkara yang besar. Tapi Nabi tak sentuh langsung pun wanita. Maka apa pun alasan, bersentuhan yang bukan mahram adalah perkara yang dilarang secara mutlak. Tak ada ketika yang dibenarkan, kecuali yang benar-benar daruratlah. Itu detail lah nanti perbincangannya. Maka untuk yang pergi berubat, tolong perhatikan pada orang yang berubat. Kalau perlu sentuh, maka beritahu, sentuhlah dengan pakai glove, dan glove itu pula glove yang tebal, supaya tak tahu bentuk tubuh yang perempuan yang disentuh itu. Maka lagilah pelik kalau kita tengok adanya yang dipanggil, orang panggil dia Tok Guru, tapi dia apa? Duk salam dengan perempuan. Apa pun alasan. Kat Malaysia tak berapa nampak. Akan tetapi di Indonesia, dia satu perkara yang dah banyak dah terjadi, dah meluas. Itu perkara yang dah meluas. Salam antara Tok Guru, nama Tok Gurunya kan kita tengok berpakaian, berperwatakan agama, dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan janggutnya. Akan tetapi salam dengan wanita bukan mahram. Apa pun alasan. Tak ada alasan kalau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih berhak untuk nak bersalam dengan wanita ketika berbai'ah. Ini kan pula salam saja-saja dengan alasan konon ambil berkat dan sebagainya. Lagilah tak ada alasan, kecil sangat alasan tu nak dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau lihat orang yang berperwatakan agama, siapa pun dia, orang panggil dia siapa pun, orang panggil dia Tok Guru ke, orang panggil dia Syekh ke, orang sebut dia wali ke, tetapi dia bersentuhan dengan wanita tanpa segan silu, biasa je, dia rasa itu perbuatan yang biasa, maka saksikanlah bahawa dia tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena jelas prinsip ini. Siapa pun dia. Kadang kita bila tengok orang tu, dia ni Tok Syekh ni, takkanlah, tak. Kita bandingkan dengan Nabi. Apa yang Nabi buat, itu contoh dia. Itu guideline dia. Kalau orang lain buat lain daripada itu, siapa pun dia. Dia sebut dia keturunan Nabi pun. Dia sebut dia ahli bait pun. Maka dia bukanlah ahli bait ataupun keturunan yang mengikut Nabi SAW yang sebenar-benarnya. Ini perkara yang nak kita beri perhatian. Perkara yang mungkin kita kat Malaysia tak nampak, tapi dah mula. Macam saya sebutkan kan, ajaran sesat hadi minallah tu, kalau siapa yang belum lagi tengok video ni tu boleh tengoklah videonya. Kalau sempat kan malam ni ke, kalau kita sempat share, kita tengok. Itu bukan saja dah bersentuh tangan, tapi dah pegang dia punya tubuh badan isteri pengikut dia. Sedangkan Nabi SAW tidak melakukan yang demikian. Nabi tidak pernah bersentuh. Mereka minta untuk sentuh. Kalaulah ketika itu Nabi bersalaman pun, wanita ketika itu tak ada masalah. Sebab dia orang pun tanya, pelik, wahai Rasulullah, kau tak bai'ah ke dengan kami sebagaimana kau bai'ah dengan lelaki tu? Maksudnya salam. Kalau kata Nabi bersalaman, dia orang okey. Tapi Nabi terus jelas kata, inilah usafihun nisa. Aku tak bersalaman dengan para wanita. Maka Nabi berbai'ah dengan 475 wanita ketika Fathu Mekah. Nabi bai'ah di Bukit Safa. Berbai'ah di Bukit Safa. Dan ada waktu yang Nabi SAW perintahkan orang lain untuk membai'ah. Antaranya Umar Al-Khattab. Sebab kadang ada orang datang bai'ah berkali-kali. Bukan sekali datang je kan. Datang satu grup kan, nanti tiba datang ada yang lain, datang yang lain. Maka kadang-kadang Nabi perintahkan kepada para sahabat, antaranya yang selalu adalah Umar Al-Khattab. Mereka berbai'ah. Nabi perintahkan Umar untuk berbai'ah dengan mereka, dan Umar melakukan perkara yang sama, itulah tidak menyentuh mereka.
Maka setelah diuji, Allah perintahkan mereka untuk berbaiat. Ayat ke-10 Allah perintah untuk uji mereka, dan ayat yang ke-12 ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk berbaiat kepada mereka. Baik. Apakah isi kandungan baiat itu? Baru nak tanya. Apakah isi kandungan baiat? Baik. Baiat ataupun perjanjian setia. Boleh tolong sebutkan pada saya. Yang pertama, tidak mensyirikkan Allah. Wala yasriqna, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak wala yaznina, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak, walaktun auladahun wala yatina bi buhtan, tidak melakukan pendustaan. Yang keenam, tidak menderhakai Nabi SAW dalam perkara yang baik. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Maka ini mereka tidak melakukan suatu perkara dosa yang mereka adakan dari kemahuan hati mereka. Maka ini 6 isi kandungan bai'ah yang Allah minta Nabi SAW berbai'ah dengan para wanita itu. Baik, kalau kita lihat perkara pertama sekali yang Allah minta untuk berbai'ah itu adalah apa? Allah yusyrikna billahi syai'an. Agar tidak mensyirikkan Allah. Kenapa ini yang pertama sekali? Sebab mereka baru meluk agama Islam. Akidah dia kena kuat. Kerana sebab kalau kita tengok kat sini, Allah kata idza ja'akal mu'minat. Allah dah panggil dah wanita yang beriman. Wanita yang beriman. Tapi perkara pertama yang Allah sebutkan adalah syirik. Syirik adalah lawan iman. So kalau kata Allah cerita dekat ini tentang orang yang kafir, orang belum beriman, kan okeylah kan. Akan tapi ini peringatan pertama yang Allah berikan. Baik. Kenapa Allah sebutkan ini sebagai yang pertama? Tidak Januari sebutkan kenapa? Mereka baru beriman, nak mengukuhkan akidah mereka. Baik. Betul ke tak Ustaz? Tak betul? Okey. Kita ambil yang poin yang belakang itulah peringatan agar kukuhkan iman. Peringatan agar kukuhkan iman. Baik. Kenapa Allah sebutkan? Yang pertama sekali tentang tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana kalau kita lihat kita pun bila kita cerita tentang iman, tentang Islam ataupun tentang iman, kita akan dapati banyak peringatan yang selalu diberikan tentang perkara itu. Betul tak? Banyak peringatan yang selalu diberikan tentang iman, kan? Apa tu iman, nak kena buat apa dengan iman dan sebagainya, kan? Maka ramai orang yang dia aware tentang iman ini. Akan tetapi ramai yang tidak aware tentang syirik. Kerana tak banyak kan peringatan yang diberikan ataupun contoh-contoh yang diberikan tentang syirik. Betul tak? Sebab bila kita dah masuk Islam, kita membayangkan yang syirik ini cuma cerita orang yang bukan Islam lah ni. Kan kita bayangkan syirik itu yang sembah berhala, dan banyak yang cerita tentang orang bukan Islam. Maka jarang pun ada siapa tak pernah masuk kelas cerita tentang syirik contohnya. Kuliah tu cerita tentang kesyirikan sahaja. Kan? Kita pun jarang tengok kan. Sekali adalah. Jaranglah kita tengok kelas yang bertajuk itu pun. Sebab kalau orang tengok syirik, orang
Orang tengok pun macam takut dah kan tajuk tu, dan kita pun rasa memang kita takkanlah pergi sembah berhala itu. Akan tapi peringatan pertama yang Allah berikan adalah jangan syirikkan Allah. Kenapa? Kerana iman tanpa meninggalkan syirik, dia adalah perkara yang sia-sia. Iman tanpa meninggalkan syirik, ia adalah sia-sia. Pengakuan kita dalam doa iftitah tu Ustaz. Yang mana? Yang pengakuan kita dalam doa iftitah tu. Tidaklah aku mensyirikkan tu. La syarikalah. La syarikalah. Itu macam berba'ah juga kan? Bukan? Oh, maaf. Dia dalam surah dalam doa iftitah itu kita sebutkan sering kali perjanjian kita kepada Allah kan, bahawa solat, ibadah, terutamanya ibadah korban itu, haji, hidup dan mati, kita lakukan untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Banyak sebenarnya ayat yang kita sebutkan tentang tidak syirik ini, tapi kadang-kadang perbincangan tentangnya tidak di-highlightkan, tidak diberi perhatian, sebab kita rasa kita dah selamat dah kan, kita dah selamat. Saya dah Islam, saya dah iman, saya dah kira selamat dah. Akan tetapi kita perlu sedar bahawa kalau seorang itu dia fokus beriman, dia buat solat, dia buat infak, dia buat puasa, dia baca Quran, dia tadabbur dan sebagainya, akan tapi dalam masa yang sama dia tetap melakukan syirik kepada Allah juga, bagi kesan besar tak pada dia? Ada efek yang besar tak pada diri dia? Dia akan memberikan satu kesan yang sangat-sangat besar pada diri dia. Baik, kita tengok Allah sebutkan pada surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-65, muka surat 465. Muka surat 465, surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-65. Baik. Ayat 66 juga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Terjemahan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi yang terdahulu daripadamu. Demi sesungguhnya jika engkau dan para pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi dari orang-orang yang rugi. Bahkan apabila beribadah, maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata. Dan hendaklah engkau menjadi dari orang-orang yang bersyukur. Sebab itu Allah sebutkan perkara pertama sekali, alla yusyrikna billahi syai'an. Jangan syirik kepada Allah. Kerana kesan dia sangat besar. Dia buatlah amal banyak mana pun, solat, puasa, baca Quran, dia tadabbur, dia infak, dia buat haji, umrah berapa kali, buatlah sebanyak mana amal pun yang dia nak dalam kehidupan ini. Tetapi ada sahaja unsur syirik, apa jadi? La yahbatanna amaluka. Akan gugurlah, tentulah akan gugur amalmu. Apa maksud akan gugur amalmu? Akan hilang semua. Hilang. Habita maksudnya hilang. Tak ada. Apa yang dibuat tu semua akan hilang, dihapuskan. Itu yang Allah sebutkan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi debu-debu yang berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah. Allah gugurkan semua yang dah tulis tu, padam semua, hilang semua amal yang telah dia lakukan. Sebabnya apa? Syirik. Satu sahaja perkara yang dia lakukan. Maka puluhan tahun amal yang dia lakukan itu boleh jadi hilang, gugur kerana satu syirik yang dilakukan. Satu sahaja.
Satu sahaja. Itu ketika di dunia, peringatannya Allah berikan. Dan apa kesannya nanti ketika di akhirat? Kesannya Allah sebutkan pada surah yang ke-5 ayat yang ni surah ke-4. Surah yang ke-5 ayat ke-72. Okey. Okey, muka surat 120. Muka surat 120. Surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat yang ke-72, muka surat 120. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Terjemahan, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga. Dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Yang kesannya apa? May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang disyirik kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan syurga kepadanya. Allah haramkan syurga. Ini bukan perkara yang kecil. So penat tak apa yang dah dilakukan ketika di dunia ni? Sangat penat. Penat. Solat sunat, puasa sunat, kan, infak, semuanya jadi apa? Sia-sia. Dan di akhirat Allah haramkan syurga. So kalau Allah dah haramkan syurga, mana yang tempat yang halal jadinya? Apa lagi tempat yang tinggal? Tak ada lain kecuali neraka Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu peringatan pertama yang Allah berikan dalam bai'ah ini adalah jangan syirik kepada Allah. Yang pertama sekali Allah sentuh. Jangan, kerana orang rasa bila dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, dia rasa dia dah masuk Islam, dia dah selamat. Kan? Bila dia dah buat solat, dia dah cuba nak tingkatkan diri dia kepada jadi orang yang beriman, dia solat, dia berpuasa, zakat dan sebagainya, dia rasa dia dah selamat. Tanpa dia beri perhatian kepada syirik. Kan? Kenapa? Kerana orang munafik juga mereka bersolat, tapi solat mereka apa? Dalam keadaan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia solat bukan kerana Allah, tapi kerana ria'an nas, nak tunjuk pada manusia. Kan? Ada begitu juga orang yang berinfak. Dia berinfak bukan kerana nak berinfak, tapi dia berinfak kerana apa? Kerana nak orang panggil dia dermawan, nak orang tengok, ush, banyak engkau derma ni. Dia infak kerana apa? Nak sebagai apa? Magnet rezeki. Sebagai magnet rezeki. Maka akhirnya jadi apa? Tujuannya telah dilakukan selain daripada Allah, ada apa? Unsur kesyirikan dalam amalannya, akhirnya batal semua amal dia yang telah dilakukan. Batal semuanya. Dan bila telah batal amal, tidak adalah lagi harapan untuk nak masuk ke dalam syurga. Allahu Akbar. Aduh. Diharamkan syurga. Dekat screen sharing boleh nampak tak apa-apa? Ada? Ada macam line tak dekat screen? Tak ada. Ada satu line. Satu line besar. Juzuk 7. Tak. Line besar kat atas tu. Tak ada pun. Okey je. Sebab skrin saya dia jadi macam hari tu yang saya tengok gambar tu. Dia jadi macam tu balik. Okey, sebentar. Kejap. Bismillah. Okey, masih sama.
Sebentar saya hantar kat grup kejap. Saya punya gambar skrin saya. Saya hantar kat grup. Apa ya, Ustaz? Okey. Okey, ini gambar skrin terkini. Saya hantar kat grup. Okey. Ini gambar skrin terkini. Saya hantar. So, skrin saya dia tak bergerak. Allahuakbar. Baik, khair insya-Allah. Ini gambar skrin terkini. Saya hantar kat grup. Dah tu. Suara pun double. Suara pun double. Suara okey? Dah okey. Suara boleh okey, tapi skrin saya macam tadi tu, so dia stuck, dia tak bergerak. Saya dah hantar repair hari tu. Kedai tu kata tak ada apa, dia dah run semua okey. So tiba-tiba jadi balik ni lah. Saya kira sebab bila saya switch between ni kan Quran dengan nota dia ada time dia ni sikit. Tak apalah, insya-Allah. Baik. Sebab itu Allah sebutkan peringatan pertama adalah tentang syirik. Dan kalau kita tengok pesanan Luqman kepada anak dia, yang pertama sekali apa Luqman pesan ke anak dia? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Pesanan pertama sekali waktu Luqman dia pesan dekat kamera saya gerak tak? Gerak. Okey. Gambar saya gerak. Okey, cantik. Gambar saya gerak okeylah. Skrin tak gerak tak apa. Surah Luqman surah 31 ayat ke-13. Pesanan pertama sekali Luqman bagi kepada anak dia yang Allah sebutkan dalam Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberi peringatan yang pesan-pesan yang sangat-sangat penting. Pertama sekali yang Luqman pesan adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah satu kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka peringatan pertama sekali yang Luqman berikan kepada anak dia juga tentang syirik. Tak ada tentang lain. Kenapa? Kerana mereka sedar bahawa syirik ini penyakit paling besar. Ada ini habis semua amal, buatlah sebanyak mana pun tidak akan ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat berapa Ustaz? Surah Luqman ke-31 ayat ke-13. Ayat 13 ya. Saya stop share dulu. Skrin saya masih lagi separuh. Macam tu juga, tak apa. Saya stop share, mudah-mudahan dia lega sikit lah. Baik. Okay. Walaupun dah namanya Allah panggil Iza ja'akal mu'minat, apabila telah datang kepadamu wanita-wanita yang beriman. Allah dah sebutkan mereka ini beriman. Allah dah akui keimanan mereka. Tapi tetap peringatan pertama yang Allah beri adalah jangan syirik. Dan ini perkara yang kita nak kena beri perhatian bersama-sama dalam waktu kita yang sekarang ini. Kenapa? Kerana ketika ini lagi banyak perkara yang telah bercampur. Kalaulah berhala, kita tak bimbang. Kenapa? Kerana dia adalah bentuk kesyirikan yang sangat jelas. Akan tetapi kita bimbang adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang tidak jelas. Betapa orang tunduk, patuh dan taat setia kepada wang ringgit, kepada jawatan, kepada pengaruh, kepada kuasa, kepada bos dia, kan, kepada wanita. Dia lakukan apa sahaja yang diperlukan hanya untuk mendapatkan apa yang dia nak itu, daripada duit ke, kerja ke, pengaruh ke, wanita ke, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dia ketepikan Allah dan dia dahulukan perkara-perkara yang lain selain daripada Allah. Dan mungkin kita tak perasan perkara ini, ataupun kita rasa itu adalah perkara yang biasa je kan, takkan teruk sangat. Tapi kesan dia sangat-sangat besar. Diharamkan syurga. Kalau dah syurga diharamkan, mana lagi tempat yang ada selain daripada neraka. Wala'iyadzubillah. Dan salah satu pesanan yang saya lihat yang diberikan oleh Dr. Bilal Phillips, dan kalau saya ikuti kuliahnya, ada satu posternya itu dia letakkan tentang peringatan tentang bahaya syirik. Dan Dr. Bilal Phillips menyebutkan tentang yang sekarang ini telah meluas,
upacara orang pergi meminta berdoa dan meminta keberkatan daripada kubu-kubu. Maka itu adalah salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bagi berdoa, meminta dan membaca Quran ke apalah upacara yang dilakukan di kubu-kubu itu. Maka itu satu bentuk kesyirikan yang timbul pada zaman-zaman kebelakangan. Tak adalah kebelakangan sangat, tapi dia timbul pada dulu lagi. Tapi dia semakin berleluasa pada waktu ini. Kalaulah perkara itu adalah perkara yang baik dalam agama, maka sudah tentu para sahabat akan terlebih dahulu melakukannya pada makam Nabi SAW. Maka sudah tentu para sahabat yang lain ataupun para tabi'in akan melakukan perkara yang sama di perkuburan Baqi', kan? Akan melakukan perkara yang sama kepada para sahabat yang telah syahid pada perang Badar ataupun perang Uhud, kepada para ahli keluarga Nabi SAW, pada 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk syurga. Maka sudah tentu mereka akan berbondong-bondong menziarahi kubu-kubu mereka, melakukan upacara, berdoa dan sebagainya. Akan tapi itu bukan perkara yang boleh dilakukan dalam agama. Maka mungkin orang kata itu perkara yang khilaf, dan yang terbaik dalam perkara khilaf adalah untuk tidak melakukannya langsung. Maka kita terkeluar daripada khilaf itu adalah lebih selamat daripada kita buat dalam keadaan kita pun ini khilaf ni, mungkin betul, mungkin tak betul. Maka meninggalkannya adalah perkara yang lebih selamat. Dan ini antara bentuk kesyirikan yang disebutkan oleh Dr. Bilal Phillips, memberi ingatan kepada kita bahawa syirik itu dia datang dalam pelbagai bentuk. Dia bukan sahaja datang dalam bentuk berhala yang disembah. Dia boleh datang dalam bentuk amalan-amalan, dan mungkin amalan itu dilakukan oleh para ilmuwan, oleh para agamawan, oleh orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Ingatan pertama bai'ah yang Allah berikan adalah agar tidak mensyirikkan Allah. Baik, kemudian yang kedua, peringatannya adalah jangan syirik. Peringatannya adalah jangan mencuri. Jangan mencuri. Perkara yang simple je, jangan curi. Kan? Simple tak peringatan tu? Kan? Patutnya kalau nak bai'ah tu, bai'ahlah perkara-perkara yang besar, kan? Perkara yang tentang ekonomi ke, tentang urus niaga negara dan negara ke, kan? Ni Nabi bagi peringatan benda simple, jangan curi. Benda yang simple. Akan tetapi betapa sekarang ini, kan, antaranya masalah yang berlaku di negara kita, masalah apa? Rasuah. Negara jadi kucak-kacir, masalah apa? Masalah curi. Simple. Betapa Al-Quran dah highlightkan perkara ini dulu, yang orang pandang ini semua perkara-perkara kecil. Kita nak cerita perkara-perkara besar. Kita nak cerita tentang bangunan yang tertinggi, nak cerita tentang ekonomi, nak cerita tentang nak melonjakkan negara. Itu cerita kita yang kita rasa besar. Tapi Al-Quran kita pandang cerita benda yang kecil. Tapi sekarang ni masalah yang menjatuhkan negara adalah masalah besar ke masalah kecil? Masalah kecil. Maka Allah peringatkan bai'ahnya ialah tidak mencuri. Tidak mencuri. Baik. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, salah seorang yang berbai'ah ketika itu adalah isteri Abu Sufyan, namanya Hindun. Isteri Abu Sufyan namanya Hindun. Baik. Hindun dia cakap apa? Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata suamiku adalah seorang yang kedekut. Suamiku adalah seorang yang kedekut. Sedangkan Abu Sufyan ni siapa? Abu Sufyan ni antara pemimpin tertinggi di Mekah. Dia orang tinggi Quraisy. Dia memang orang yang top 3 di Mekah itu. Dan ada kedudukan dan orang yang kaya. Tapi isteri dia kata, wahai Rasulullah, suamiku, dia tak sebutlah nama suami dia tapi orang kenal lah. Suamiku kan adalah seorang yang kedekut. Pada mulanya dia tutup muka dia, tak nak tunjuk dekat Nabi. Tapi Nabi dengar suara Nabi kenal. Dia adalah Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Dia kata suamiku adalah seorang yang kedekut. Maka boleh tak aku ambil duit dia untuk belanja aku dan belanja anak-anak aku tanpa pengetahuan dia? Boleh tak dia ambil duit tu?
tanpa pengetahuan suami dia untuk belanja dia dan juga belanja anak dia. Maka Nabi SAW kata, ambillah daripada harta suamimu untuk keperluan dirimu dan anak-anakmu. Mengambil apa? Yakfika wa banika. Mengambil harta tanpa pengetahuan suami dengan kadar yang cukup je untuk keperluan diri dan juga anak. Itu je, untuk keperluan. Bukan kehendak tau. Untuk keperluan. Kan? Bukannya ambil untuk beli handbag baru ke, beli handphone baru, berjalan ke, bukan. Itu tak termasuk dalam keperluan. Itu masuk dalam kehendak. Maka Nabi, sebab Hindun dia takut dia termasuk dalam kategori mencuri. Sebab laki dia kedekut. Minta duit tak bagi. Kan? So dia bimbang kan, dia dah masuk Islam, so dia bimbang perbuatannya itu dikira sebagai mencuri. Maka dia kata boleh ambil dengan kadar apa? Keperluan sahaja. Maka bolehlah sesiapa yang boleh ambil mengikut kadar keperluan tanpa pengetahuan suami. Yang ketiga, tidak berzina. Peringatannya tidak berzina. Dan ini juga antara perkara yang awal-awal yang Allah sebutkan, dan ini memang benar terjadi antara masalah yang sedang dihadapi sekarang ini, masalah penzinaan. Kan daripada orang tua sampailah ke budak sekolah, sampai ke budak sekolah rendah. Masalah ini telah mula masuk masalah penzinaan. Dan ia perkara yang Allah dah bagi tahu awal-awal dah dalam berbaiat untuk seorang pemimpin bagi perhatian. Seorang pemimpin dalam keluarga, ibu bapa, bagi perhatian tentang perkara ini. Yang ketiga adalah tidak berzina. Kerana bila ianya berleluasa, maka akan rusaklah susu galuh keturunan dalam masyarakat itu, dan dia akan hanya mengundang kepada azab Allah Azza wa Jalla. Hilang dah kepercayaan suami kepada isteri kepada suami. Tengok anak-anak pun tak percaya dah. Sebab apa? Dan bila masalah perzinaan itu telah berleluasa. Yang keempat, tidak membunuh anak. Ini antara ingatan yang Allah berikan. Ia tidaklah, bukannya orang Arab ni semuanya jenis bunuh anak, bukanlah, tak semua. Ada je dalam kabilah Arab yang tidak membunuh anak, antaranya Quraisy. Mereka adalah kabilah yang tak membunuh anak. Kan? Begitu juga Umar Al-Khattab, sebenarnya dia tak pernah membunuh anak. Kan, maka mungkin ada cerita ataupun riwayat yang menyatakan Umar Al-Khattab bunuh anak, maka dia adalah riwayat yang tidak benar. Kerana Umar Al-Khattab dia tidak membunuh anak. Walaupun dia itu garang, wataknya itu tegas, garang, ganas, tetapi dia tidak membunuh anak. Dan begitu juga peringatan itu sampai kepada kita. Ingatannya sekarang ini, jangan gugurkan anak, jangan pergi buang anak. Kan? Jangan gugur anak, jangan pergi buang anak. Kerana sekarang ini pun masih ada orang yang bila dapat anak perempuan itu, terutamanya dia tak berapa seronok. Dia seronok kalau dapat anak lelaki, sebab dia rasa anak lelaki bawa dia punya keturunan itu. Kalau perempuan, ya, dia akan hilang nanti bersama dengan suaminya. Suaminya itu akan lebih kuat bawa, macam kalau orang putih lah kan, dah kahwin dia akan bawa nama, kan, tukar nama family suami dia, kan. Maka ramai orang yang bila dapat anak perempuan dia sekurang sikit berbanding dengan kalau dia dapat anak lelaki. Bila anak lelaki baloi, sebab bila dah kahwin, dah kerja, masih lagi kan kena taat kepada mak dia, bagi duit belanja. Perempuan tak boleh, kena ikut cakap suami lepas dah kahwin. Maka Allah sebutkan jangan membunuh anak perempuan, jangan membunuh anak, terutamanya anak perempuan. Dan begitu juga jangan membunuh anak secara umum. Allah sebutkan ni, saya tak boleh buka di skrin, tapi nanti boleh semak pada surah Al-Isra. Allahumma salli ala Muhammad, surah yang ke-17 ayat yang ke-31. Surah yang ke-17 ayat yang ke-31 pada muka surat 285. Muka surat 285. Surah Al-Isra surah ke-17 ayat yang ke-31, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq.
nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Terjemahan, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang beri rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. Maka dilarang membunuh anak. Yang pertama, kerana kalau dapat anak perempuan, dibunuh. Dilarang. Yang kedua, jangan bunuh anak secara umumnya kerana takutkan kemiskinan. Kadang orang takut nak dapat anak sebab apa? Sebab takut miskin. Sebab takut tak cukup duit nak sara. Maka Allah peringatkan, jangan takut nak tambah anak, nak dapat anak. Kalau Allah dah bagi, jangan pula pergi gugurkan kerana takut apa? Dengan kira-kira kita kira-kira tak cukup ni. Nak bersalin lah, nak itu, nak ini kan, nak besarkan dia tak cukup. Lalu ambil keputusan nak gugurkan. Allah kata jangan membunuh anak kerana takutkan kepada kepapaan, kerana Allah lah yang memberi rezeki kepada dia dan juga kepada kamu. Yang kelima, tidak melakukan perkara dusta. Baik. Sekarang ni nampak muka saya full ke ataupun nampak separuh je? Full Ustaz. Full. Alhamdulillah full. Saya tak nampak pun muka saya nampak garisan-garisan, saya nampak saya punya dahi. Saya nampak dari sini je. Ke atas. Sini ke bawah saya tak nampak. Dia ada garis-garis dan page ayat Quran tadi yang dia tak habis, tutup lagi. Allahu Akbar. Tidak melakukan perkara dusta. Dalam ayat ini, perkataan yang digunakan adalah apa? Perkataan dusta yang digunakan dalam ni adalah perkataan apa? Sabar kan? Ayat Mumtahanah. Dah lupa. Perkataan apa? Perkataan buhtan. Buhtan. Bukan perkataan kazib. Kazab. Dalam Quran ni ada kazib kan? Itu pun dusta juga. Kazabah. Kazabah, betul. Tapi di sini yang digunakan adalah perkataan buhtan. Apa maksud buhtan? Maksud buhtan dia bukan berdusta saja. Maksud buhtan adalah gosip. Bawa mulut. Kan? Menjaja cerita orang sama ada betul ataupun tak betul. Maka itu semua termasuk dalam buhtan. Pendek katanya jangan membawang. Pendek katanya jangan membawang. So dalam membawang tu lengkap kan? Ada gosip, ada cerita betul, ada cerita tak betul kan? Ada gosip, ada fitnah, semua ada dalam tu. Maka bahasa kita lengkap kali ni. Jangan membawang peringatannya. Bukan jangan berdusta, tapi jangan membawang. Walaupun cerita itu adalah mungkin betul, tetapi tetap dilarang membawa menyebarkan berita-berita, cerita-cerita tentang orang lain. Ini peringatan yang Allah berikan. Kenapa? Khusus untuk wanita lah. Sebab apa? Kan? Sebab wanita yang selalunya terjebak dengan aktiviti ini. So, peringatannya yang diberikan khusus untuk para wanita dan agar berhati-hati dengan buhtan ini. Dengan aku bukan nak apalah kan, tapi aku nak kena cerita jugalah kan. Kalau tak orang tak tahu apalah pun alasan dia nak cerita tu, sebab nak berkongsi kebenaran ke apa ke, tapi dia masuk dalam perkataan apa, buhtan yang Allah larang. Ustaz, hari tu kan ada ayat yang menyebarkan berita walaupun berita tu dah public knowledge tapi berita tak baik. Allah adalah dosa besar. Tu ayat mana ya? Ingat tak? Adakah kisah tentang Aisyah difitnah tu? Ingatlah. Kalau itu saya teringat kisah itu juga kan. Itu antaranya adalah itu termasuk dalam menyebarkan perkara-perkara gosip kan, kerana ia bermula dengan gosip je. Kisah fitnah kepada Aisyah tu dia bukannya dia hanya gosip sahaja yang dicetuskan dalam kalangan rombongan para sahabat ketika itu. Hanya seorang je spark, dia kata kan, mana mungkin dua orang, seorang lelaki dan seorang perempuan bersama kan, tapi tak ada apa-apa jadi.
Itu je yang disebut, mana mungkin. Dia cuma mencetuskan saja, bagi spark je dekat dalam kepala tu. Akhirnya tersebar. Akhirnya yang sampai adalah apa? Aisyah telah berzina. Kan? Dengan Safwan. Kan? Nama lelaki sahabat itu adalah Safwan. Kan? Akhirnya ceritanya jadi macam tu. Yang mulanya hanya macam dia bagi spark je. Mana mungkin. Macam tu je kan. Dia tak cakap directly. Tapi dia cerita macam tu saja. Maka itu termasuk dalam bahagian buhtan. Maka siapa yang dalam tentang kisah itu, Allah kata siapa yang bawa cerita itu semua nanti akan diberikan ancaman yang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap orang yang bawa berita penyebaran berita fitnah itu. Maka itu masuk dalam bahagian buhtan, peringatan yang Allah sebut, sama ada berbohong, dia purposely berbohong, ataupun dia membawa fitnah, dia bergosip, cerita tentang orang, sama ada cerita itu betul ataupun cerita itu cerita yang bohong, dia buat sebab dengki ke, jealous dan sebagainya. Dia ada-adakan. Kadang orang dia saja mengada-adakan cerita sebab apa? Sebab dia nakkan perhatian. Dia ada berita yang paling terkini, paling panas. So dia pun create lah satu isu nak bagi apa? Perhatian tu, spotlight tu kepada diri dia. Maka Allah ingatkan kepada para wanita wala yatina bi buhtani yaftarina. Janganlah mereka melakukan dusta yang mereka ada-adakan. Baik, itu yang pertama. Kemudian kalau kita perhatikan pada ayat itu, Allah sebutkan baina aidihinna wa arjulihin. Baik, dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan juga kaki mereka. Baik. Maka di sini para ulama mengatakan ada dua maksud buhtan. Bila cerita tentang apa? Antara tangan dan juga kaki. Ini dimasukkannya ialah buhtan dalam ayat ini ialah seseorang itu mengatakan seorang wanita telah berzina dan dia menyebarkan berita palsu itu. Macam kisah siapa? Aisyah. Orang kata dia berzina, kemudian berita itu disebarkan. Maka ini termasuk dalam buhtan. Yang kedua, yang dimasukkan dengan buhtan dalam ayat ini ialah antara tangan dan juga kaki itu ialah seorang wanita yang dia dah berzina. Dia dah berzina sampai melahirkan anak, akan tapi dia kata anak yang lahir itu adalah anak suami dia. Maka itu yang antara yang dimasukkan dengan buhtan ini. Yang dimasukkan dengan buhtan ini, dan ini antara pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang perkataan buhtan. Baik. Dan disebutkan juga, ada ulama menyebutkan kaki. Kenapa Allah sebut kaki dan juga tangan? Allah mention tentang kaki dan juga tangan. Sebab apa? Kaki dan tangan yang buat dosa. Perbuatan. Sebab dalam surah Yasin tu Allah sebut apa? Aidihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini Allah sebut al-yawm, pada hari ini. Tahu tak hari apa? Hari inilah hari kiamat. Hari kiamat. Itu yang kita belajar dalam bahasa Arab kan. Baik. Apa? Allah akan tutup mulut. Kemudian apa? Allah akan biar tangan cakap dan Allah akan biarkan kaki memberi saksinya, kesaksian dia. So tangan dan juga kaki ini nanti yang akan berfungsi nanti pada hari akhirat. Baik. Kemudian yang keenam, perkara yang kena Allah sebutkan adalah wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak akan menderhakaimu dalam urusan yang baik. Perasan tak? Daripada peringatan yang pertama hingga peringatan yang keenam, ia didahului dengan perkataan apa? Tidak. Semua tidak. Semuanya tidak. La. Semuanya la. Maksudnya tidak ataupun jangan. Tidak ataupun jangan. Semuanya berbentuk apa? Berbentuk Larangan. Semuanya berbentuk larangan. Nahi. Maka kena nahi.
Kenapa dimulakan dengan larangan? Kerana dia adalah bentuk apa? Nak membersihkan dulu diri. Buang dulu benda-benda ni semua. Kan? Kerana nak meninggalkan sesuatu itu, kan, Allah sebut mulakan dengan larangan. Pertama sebab nak membersihkan diri dulu. Sebelum nak cuci, nak masuk benda yang baru, kena keluarkan dulu semua kotor-kotoran. Sebab tu kalau nak solat, kena cuci dulu, kena ambil hadas besar ataupun hadas kecil. Suci dulu. Lepas tu baru boleh pergi buat perkara yang baik dan lebih mudah untuk nak masuk. Cuba kita, pernah tak kita try solat tak berwuduk? Kan? Kalau tak pernah, cuba try solat tak wuduk. Tak ada wuduk solat. Cuba tengok feel dia tu macam mana. Kalau solat tak ada wuduk, dia macam tak senang hati. tak senang hati. Kita macam solat tu macam tak ada perasaan. Kering. Kering solat tu. Berbeza dengan kalau solat ada wuduk. Walaupun solat ada wuduk tu pun bukannya khusyuk pun, kan. Menerawang juga kepala tu berjalan ke sana sini, kan. Tetapi dia lebih ada feel berbanding kalau solat tak ada wuduk. Maka membersihkan kotoran itu akan memberi makna, yang memberi kesan yang besar. Walaupun tidaklah kita nak kata hatinya itu terus bersih, putih, tak adalah hati itu terus bersih, tetapi dia akan lebih beri makna, dia akan lebih memberi feel kepada seseorang itu. Sebab itu dalam agama ini banyaknya la, bentuk larangan, jangan. Kita bermula dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Kat situ dah ada la dah kat situ. Bermula dengan larangan. Maka larangan-larangan ini adalah untuk apa? Bagi bersih dulu, bagi suci dulu, sebelum nak pergi buat perkara yang lain. Right. Maka sebab itu dalam 6 ni banyaknya tidak kan, kasih bersih, lepas tu baru mudah nak masuk yang lain. Baik. Yang keenam ini kita tengok, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak menderhakaimu dalam urusan yang baik. Wala ya'sinaka, tidak menderhakaimu. Maksudnya mu ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tak kata jangan menderhakai Allah? Allah kata jangan menderhakai mu, wahai Muhammad. Kenapa? Kerana kan Allah sebutkan dalam Quran, may yuti'ir rasul faqad Allah. Siapa yang dia taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. So, siapa yang dia tidak menderhakai Nabi, maka samalah dengan dia tidak menderhakai Allah. Sama. Sebab itu Allah hanya sebut wala ya'sinaka, dan dia tidak menderhakai. Beritahu kepada kita dalam agama ini sumbernya itu kena ada dua, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka tidak boleh orang yang dikata saya hanya nak berpegang dengan Quran, dengan hadis, saya tengok dia adalah perkataan manusia. Kita tak tahulah orang yang sampaikan tu betul ke tak betul. Tak ada jaminan. Tapi Quran Allah dah jamin. Jadi saya berpegang dengan Quran sahaja. Saya tak berpegang dengan hadis. Tak mungkin, kerana Allah suruh taat kepada Rasul, dia sama dengan taat kepada Allah. Sumber agama Al-Quran dan juga hadis. Ketaatan yang pertama adalah kepada Allah dan juga Rasul. Baik. Kemudian apa yang macam tak kena dalam ayat ni? Ada tak perkara yang tak kena dalam ayat ni? Dalam perbuatan baik. Kenapa dia kata jangan menderhakaimu dalam perbuatan baik? Mereka tidak menderhakaimu dalam perkara yang baik. Apa yang ada benda yang tak kena ke? Yang sampai makruf tu ke, Ustaz? Adakah apa-apa yang tak kena? Tak ada. Semua okey? Semua okey? Ada tak? Kenapa perkara yang baik tidak menderhaki? Kenapa dia tak tekankan jangan menderhakaimu dalam semua perkara? Naik. Betul ke? Yang okey dah tu. Dah nak sampai dah tu.
Betul lah tu, betul. Point tu betul, betul. Cuma yang macam peliknya, macam tak kenanya ialah Allah kata wala ya'sinaka fi ma'ruf, janganlah mereka menderhakaimu dalam perkara yang baik. Yang tak kenanya ialah Nabi ada tak suruh buat benda yang tak baik? Oh, tak pernah. Ada. Nabi pernah tak buat benda yang tak baik? Tak pernah. Pernah suruh tak buat benda yang tak baik? Tak pernah suruh. Tapi kenapa Allah kata wala ya'sinaka fi ma'ruf? Dan janganlah mereka menderhakaimu dalam perkara yang baik. Maksudnya seolah macam Nabi ada suruh buat perkara yang tak baik. Betul tak? Itulah. Ha. So tak kena lah. Itulah yang tak kena pada ayat ni. Kan? Tapi kenapa? takkanlah Allah sebut benda yang tak kena. Betul? Takkanlah sebut benda yang tak kena kan? Baik, jadi kenapa Allah sebutkan wala ya'sinaka fi ma'ruf, sedangkan Allah tahu Nabi tak pernah suruh buat benda yang baik, benda yang tak baik, dan Nabi tak pernah buat benda yang tak baik. Tapi kenapa Allah sebut jangan derhakai Nabi pada perkara yang tak baik, sedangkan kalau Allah kata wala ya'sinaka, dan janganlah mereka menderhakai engkau wahai Muhammad, dan kita semua tahu memang tak boleh derhaka kepada Nabi. Perkataan Nabi semua kena terima, tak boleh tolak langsung. Kita semua akui perkara itu kan. Tapi kenapa Allah sebut jangan derhakaimu dalam perkara yang baik? Dia nak kata pada pemimpin tak? Dia nak kata pada pemimpin keluarga tak? Dengan suami tu, kalau suami kan kalau suruh buat yang tak baik kan, isteri boleh engkar kan? Dalam syariat. InsyaAllah. Yang tu ke? Betul ke? Bukan bid'ah ke? Oh, bukan bid'ah ke? Okey, baik. Bid'ah yang maksudnya apa? Jangan patuh pada? Ya, buat baik tapi yang Nabi tak buat, kita buat. Okey. Masya-Allah. Baik. Kedua-duanya tepat. Kan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mengingkari al-khaliq, iaitu Allah. Jadi tak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang mengingkari Allah. Maksudnya kalau orang tu buat benda yang salah daripada apa yang Allah suruh, maka waktu itu tak boleh taat. Sebab itu kalau kita tengok pada surah Luqman, surah yang ke-31 ayat yang ke-15, antara peringatan Luqman setelah jangan syirik itu adalah apa? Suruh buat baik kepada kedua ibu bapa, kan? Dan bila suruh buat baik kepada kedua ibu bapa tu, Luqman kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Boleh jumpa ke surat berapa? Muka surat berapa ya? 412 Ustaz. Muka surat 412. Muka surat 412. Surah 31 ayat 15. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, dan jika mereka berdua, iaitu siapa? Ibu bapa. Ibu bapa kena taat tak? Wajib taat. Akan tetapi Allah kata dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Maka kalau ibu bapa suruh buat perkara yang tak baik, ketika itu kena taat tak? Tak boleh taat. Tak boleh taat. Haram untuk kita taat kepada suruhan yang bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka dalam ayat ini, apa poin yang Allah nak sampaikan? Allah kata, janganlah mereka menderhakaimu dalam perkara yang baik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah buat perkara yang tak baik dan tidak pernah menyuruh melakukan perkara yang tidak baik. Poinnya ialah, seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, dalam setiap apa yang nak dilakukan, itu perlu kepada apa? Itu perlu kepada ilmu. Dia perlu kepada ilmu. Kita lihat pada surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-19. Saya tengok sekejap, surah 47, ayat 19, dia muka surat 508. Muka surat 508. Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-19. 508. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang beriman lelaki dan perempuan, dan ingatlah Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Baik, Allah kata, Allah mulakan ayat ini dengan apa? Fa'lam. Perkataan fa'lam, kita dah belajar dah pernah tengok pun ayat ni. Dia punya root wordnya apa? Alam. Ilmu. Ain Ain lam lam mim. Lamim. Ain lam mim. mim. Root word yang sama dengan ilmu. Maka perkataan fa'lam, dia bukan terjemahannya maka ketahuilah, bukan. Terjemahannya ialah maka belajarlah sampai tahu. Maka ketahuilah dengan ilmu. So nak tahu dengan ilmu tu kenapa? Kena belajar. Nak belajar tentang apa? Belajar tentang bahawa Allah itu tidak ada Tuhan selain daripadanya. Belajar kenal Allah. Kemudian baru buat apa? Wastaghfir li dzambika, itu semua masuk bahagian apa? Masuk bahagian amal. Masuk bahagian amal. Sebab itu Imam Al-Bukhari yang tulis kitab Sahih Bukhari itu, dia letakkan ayat ini dalam bab apa? Bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum bercakap dan sebelum beramal. Beramal. Dia kena didahului dengan apa? Didahului dengan ilmu dulu. Dan itu juga peringatan yang Allah berikan. Nanti boleh lihat pada surah yang ke-17. Ni Pak Lam ni bukannya jamak taksir ke? Bukan. Bukan ya? Fa'lam. Bukan. Ini bentuk kata suruhan. Dia PL kan? Maka Allah suruh tahu, bukan tahu maksudnya. Dalam Quran kan kita suruh baca. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun liqaumin ya'lamun. Bagi kaum yang mereka mengetahui, bagi kaum yang mereka tidak mengetahui. Dia bukan tentang tahu dan tak tahu. Dia tentang orang tu dia belajar tak sampai dia tahu. Dia belajar tak sampai dia tahu. So dia perlu ada apa? Tindakan dia Perlu boleh ada. buat dia tahu. Macam mana kita boleh tahu apa yang kita tahu hari ni? Belajar. Kita belajarlah. Tak belajar, tak tahulah. Maka bila Allah kata fa'lam annahu la ilallah, ketahuilah bahawa dia adalah Tuhan selain Allah. Maka bukannya Allah nak suruh kita tahu, oh betul Allah, engkaulah Allah. Bukan itu. Tapi Allah nak suruh kita pergi belajar sampai kita akhirnya kenal dan tahu betul-betul siapakah dia, Allah itu. Kemudian pergi belajar sampai kita tahu macam mana nak beramal. Betul Allah sebutkan apa? Dalam surah yang ke-17 ayat ke-36, Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Surah 17 ayat 36, dia sama muka surat tadi 285, muka surat 285. Muka surat yang tadi juga, muka surat 285. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan ikut. Kalau tak ada ilmu, jangan ikut. Maksudnya jangan buat sesuatu tanpa ilmu. Maka sebab itu Allah sebutkan kat sini wala ya'sinaka fi ma'ruf, jangan mereka mendharkaimu dalam perkara yang baik. Maksudnya apa? Nabi. Maksudnya dengan nabi pun Allah kata semak dulu benda yang dibuat itu baik ke tak baik. Bukanlah maksud dia saya nak suruh kita semak, tak. Tapi Allah sebut tentang nabi. So kalau orang yang bawah daripada nabi, kita lagi tak kena semak? Lagi tak kena semak? Iyalah nak kena semak. Lagilah kena semak. Sedangkan Nabi pun Allah suruh seolah macam Allah suruh semak. Jangan taat dia kalau dia buat perkara yang tak baik. Sedangkan Nabi tak pernah buat perkara yang Tidak akan menderhakaimu dalam perbuatannya. perkara yang baik. So kalau seolah Allah nak kata semak dulu. Dia buat tu baik ke tak baik. Kalau tak baik jangan ikut. Kalau baik jangan derhaka dengan dia. Ikut. Maka siapa yang di bawah Nabi, tak kisahlah dia ahli baik ke, dia para ulama ke, dia syekh ke, dia ustaz ke, siapa pun dia, asalkan kedudukannya di bawah Nabi, maka perlu apa? Perlulah kita semak apa yang dia sampaikan itu.
Tapi ustaz kita ni nak banding dengan imam-imam Syafi'i, Imam Malik memang jauh lah. So, memang jauh lah kita. Kan saya tak sebutkan tentang para imam itu. Kan yang saya masukkan adalah pada environment kita sekarang ini. Kan kita dah jauh pada imam-imam yang besar. Kita berurusan sekarang ini belajar dengan ramai orang. Kita belajar daripada pelbagai sumber. Daripada YouTube, ramai sangat orang yang berkongsi. Yang di-forwardkan di grup WhatsApp, ramai sangat. Banyak sangat apa? Tazkirah, ceramah, itu zikir, itu doa, ini amalan itu dan ini. Semua yang sampai kena buat apa dulu? Tabayun. Kena tabayun dulu. Kena semak dulu. Kalau okey, baru ikut. Kalau tak okey, tolong jangan ikut. Kerana Allah ingatkan dengan Nabi pun, kalau Nabi suruh benda yang baik, jangan derhaka. Kalau Nabi suruh benda yang tak baik, maka ketika itu boleh untuk tak ikut arahan. Maka orang yang di bawah daripada itu, maka kita perlu semak apa yang mereka sampaikan dan kita kena sedia untuk apa? Mengatakan bahawa apa yang orang ini sampaikan dia tidak tepat, bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis. Kerana mindset kita adalah apa? Yang benar itu hanyalah apa? Yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Itu sahaja. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata apa? Innal haqqa la yu'rafu bil ahl. Sesungguhnya kebenaran itu dia tidak dikenali dengan, innal haqqa la yu'rafu bir rijal. Sesungguhnya kebenaran itu dia tidak dikenali dengan orang. Kan? Kadang kita apa? Kita tengok, kita bukan tahu benda itu betul tak betul dari sudut keilmuan, kita tak tahu. Tapi kita ikut apa? Kita ikut ustaz. Oh, kalau ustaz ni betul. Kalau ustaz ni betul. Kalau ustaz ni salah. Betul tak macam tu? Kenapa kita hukum macam tu? Sebab kita tak ada keilmuan nak nilai apa yang dia sampaikan. Maka kita bergantung dengan apa? Orang. Kita pun cok lah kalau ustaz ni sampaikan semuanya betul. Hingga bila orang kata ustaz ni sampaikan itu adalah perkara yang tak betul, cerita yang salah, cerita yang tak ada dalam hadis. Orang semua macam, oi takkanlah ustaz ni salah. Ini ustaz terkenal kot, ramai orang ikut. Betul tak? Kita apa? Kita mengenal kebenaran dengan orang. Sedangkan Ali bin Abi Talib beri pesanan, innal haqqa la yu'rafu birrijal. Sesungguhnya kebenaran dia tidak dikenal dengan orang. Kemudian Ali sebutkan, i'rifil haqq ta'rifu ahlah. Kenalilah kebenaran itu, maka engkau akan tahu siapa yang bersama dengan dia. Maka jangan kenal sesuatu yang benar ataupun salah itu dengan orang. Jangan kita terus label orang. Terus yang ni, kalau ustaz ni cakap memang aku tak dengar lah, sebab memang dia ni dah apa, geng ini, geng Syiah ke, geng ini ke, geng itu ke, aku tak nak dengar. Kalau ustaz daripada ni, semua aku ambil. So kita pun tak semak lah. Sebab kita dah meluluskan ustaz ni. So apa je yang disampaikan, kita terima. Jadi sebab itu bila ada orang tegur ustaz yang kita doiakan itu, kita macam kan, kita terus macam melenting. Sebab apa? Sebab kita mengenal kebenaran dengan orang, bukan dengan ilmu. Maka Allah peringatkan dalam ayat ke-6 ini, dalam poin yang ke-6 ini peringatan yang sangat-sangat besar. Ketahuilah sesuatu itu dengan ilmu. Ketahuilah sesuatu itu ia didasari dengan ilmu. Hatta dengan Nabi SAW pun seolah Allah nak suruh semak dulu. Maka apatah lagi dengan orang-orang yang datang selepas itu, jangan ambil bulat-bulat apa yang dia sampaikan. Kalau apa yang disampaikan itu kalaulah apa yang disampaikan itu dibawakan rujukannya sekali, ada referensnya daripada Al-Quran dan juga hadis, maka ketika itu ambillah. Akan tapi kalau dibawakan sesuatu amalan ke, cerita ke, yang tidak ada sumbernya, dia tak sebutkan referensnya dia ambil daripada mana, maka ketika itu nak buat apa? Bahasa Arabnya ialah tawakuf lah, berhenti. Jangan kita sebarkan, jangan kita terima ia secara bulat-bulat. Kerana ada perkara yang kita boleh taat dan ada perkara yang kita kena derhakai. Kita kena tak taat pada perkara yang tak betul. Dan itu ingatan
Allah berikan pada poin yang ke-6 ini, iaitulah wala ya'sinaka fi ma'ruf. Jangan dia menderhakaimu wahai Muhammad dalam perkara yang baik, sedangkan bagi dia tidak pernah menyampaikan perkara yang tidak baik. Kalau kita baca sendiri ni Ustaz, tak sampai ke situ pemahaman kita. Payah. Alhamdulillah. Kan? Sebenarnya besar kita nak ambil. Sebab tak nampak apa perkataan ilmu kat situ dalam ayat tu. Ya. Kan. Sebab tak nampak apa perkara yang tak kena dekat ayat tu kan. Dia macam tak kena. Perasan. Kenapa makruf je? Itulah tak sempurna kan. Tapi ilmu tu yang nak perlu menggunakan ilmu tu tak nampak lah kat situ. Kalau tak diterangkan lagi, kalau tak dikaitkan dengan ayat lain kan. Betul. Susah lah Itu sikit. dia kena berhati-hati pada setiap apa yang nak dilakukan. Maka sebab itu sangat disarankan pertama untuk keluar daripada perkara yang khilaf. Yang kedua, semak pada setiap apa yang kita lakukan. Walaupun perkara itu adalah amalan harian kita. Tolong kita semak balik. Kadang orang bertanya kan, tentang zikir-zikir contohnya yang diamalkan. Sedangkan berapa banyak lagi zikir Nabi yang tidak diamalkan lagi. Kan, tapi diambil amalan daripada orang itu dan ini dengan pelbagai khasiat contohnya kan. Sebab itu kalau kita tengok adanya di negara kita ni isu orang mempertikaikan, contohnya orang sebutkan satu amalan ini betul ke daripada Nabi ataupun tidak. Kerana itu budaya ilmu, budaya untuk apa? Untuk semak sebelum nak mengamalkan sesuatu. So, itu perkara yang Allah tekankan dalam bai'ah ini. Untuk semak dulu perkara yang sampai kepada kita. Sebab itu setiap apalah yang disampaikan amalan atau utamanya, tolong jangan ambil secara bulat-bulat. Semak dahulu rujukannya daripada mana sebelum kita nak amalkan. Ini peringatan yang besar yang Allah sampaikan. Baik. Fabay'hunna, kalau kata semua itu mereka telah setuju 6 perkara tersebut, maka Allah kata fabay'hunna, maka berbai'ahlah dengan mereka, wastaghfir lahunnallah, dan mohon ampunlah untuk mereka semua. Baik. Dan dalam orang-orang yang berbai'ah, wanita yang berbai'ah ketika itu, adanya seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Dan Hindun binti Utbah tadi isteri kepada Abu Sufyan tadi. Dia yang telah melakukan perkara yang tak baik kepada siapa? Kepada jenazah jasad mayat pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan? Akan tetapi Allah perintahkan kepada Nabi untuk apa? Wastaghfir lahunnallah. Mohon ampunlah untuk mereka semua. Maka Allah ajarkan kepada Nabi untuk apa? Untuk memaafkan mereka. Untuk berlapang dada, ketepikan mungkin perkara-perkara peribadi. Kan? Sebab itu antara Nabi dengan Hindun. Dia bukan termasuk perkara-perkara yang dalam agama, hukum hakam dalam agama. Dia adalah perkara yang peribadi. Maka seolah Allah nak kata asingkan. So dalam hal ini, bai'ah ini minta ampun untuk mereka semua. Minta ampun untuk Kenapa Allah tak spesifik? Sebab yang bersalah Hindunnya je seorang kan, yang lain tak. Betul. Allah tak sebut kan. Tapi saya tadi nak tertanya juga, kenapa pula Allah suruh minta ampunkan dosa mereka? Kita tak faham kan. Rupanya sebab Hindun ada di situ ya. Adanya Hindun di situ. Allah suruh minta ampunlah untuk semua kan, bagi mereka peluang untuk start over kan? Mula balik apa yang mungkin dulu kesilapan yang telah dilakukan, beri peluang, kerana setiap orang itu peluang yang Allah berikan di sepanjang kehidupan dia sangat banyak. Maka yang kita dengan manusia juga memberikan peluang yang banyak kepada kawan kita, pasangan, kepada anak-anak kita. Berilah peluang untuk mereka berubah, berilah masa untuk mereka berubah. Wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang. Sebagaimana
kamu hendakkan pengampunan daripada Allah, maka ampunkanlah manusia dan mohon ampunlah untuk sahabat-sahabat kamu daripada kalangan orang-orang Islam. Kemudian pada ayat yang ke 13 Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu. Allah beralih balik peringatannya dan highlightnya kepada siapa? Kepada orang-orang beriman balik. Apa peringatannya? Allah kata la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Janganlah kamu jadikan teman rapat kepada mana-mana kaum yang dimurkai oleh Allah. Allah tutup ayat ini. Maaf. Allah buka surah Al-Mumtahanah ini. Ayat pertama surah Al-Mumtahanah cerita tentang apa? Pasal orang-orang yang beriman jugalah. Tentang orang beriman. Jangan mengambil musuh Daripada- aku dan musuh kamu sebagai apa? Teman rapat. Hmm. Hmm. Dan Allah tutup juga surah ini dengan peringatan yang sama. Allah ingatkan sekali lagi. Jangan berteman rapat. Allah ingatkan sekali lagi tentang perkara ini. Jangan berteman rapat dengan orang yang Allah murka. Dan Allah kata di belakang itu qad ya'isu minal akhirah. Kerana sesungguhnya mereka telah berputus asa daripada akhirat. Itu telah berputus asa daripada mendapat kebaikan ketika di akhirat. Orang bukan Islam, sebab itu mereka beria-ria hidup di dunia ini. Kenapa? Kerana mereka rasa inilah saja kehidupan yang ada. Di akhirat nanti bila dah mati, tak ada lagi apa? Kehidupan baru. Tak ada lagi apa-apa kehidupan. Inilah saja yang mereka ada ketika di dunia. Sebab itu mereka Allah Al-Quran sebutkan sifat mereka ketika di dunia ini dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-3, pada muka surat 262. Muka surat 262 surah Al-Hijr surah ke-15 ayat yang ke-3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan dan bersedang lenang dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan. Kelak mereka akan mengetahui kesan daripada perbuatan mereka itu. Maka Allah kata kepada orang bukan Islam ini, Allah kata biarkan dia orang ini apa? Biarkan dia orang makan, biarkan dia orang berseronok-seronok dengan kehidupan dunia. Biarkan dia orang seronok. Wa yulhihimul amal tu maksudnya biarkan mereka ni memperpanjangkan angan-angan dia. Aku nak kumpul banyak ni, aku nak kereta ini dan ini, aku nak rumah sebesar ini dan ini. Aku nak jawatan ini dan ini. Allah kata biarkan dia orang memperpanjangkan mereka punya angan-angan. Kenapa? Kerana mereka dah tak ada lagi kehidupan akhirat pada diri mereka. Yang mereka ada hanyalah kehidupan dunia. Maka sebab itu mereka bersungguh-sungguh hidup di dunia ini. Maka kalau seorang Muslim itu daripada celik matanya sehingga tutup matanya balik, dia hanya fikirkan tentang nak cari makan, tentang nak senang-senang dekat dunia, tentang nak berangan-angan, nak pergi jalan mana, nak pergi beli apa, nak shopping apa kemudian, maka samalah jadual kehidupan dia seperti orang bukan Islam juga, yang masa dan juga umurnya dihabiskan dengan apa? Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. 3 perkara ini. Duk sibuk cari makan, sesuap nasi. Duk sibuk nak apa? Bersenang-senang. Duk sibuk nak panjangkan angan-angan nak beli apa lagi. Itu dan ini. Mereka telah berputus asa daripada akhirat. Mereka tak ada lagi dapat apa-apa di akhirat dan mereka tak lagi boleh berjumpa dengan ahli keluarga mereka nanti di akhirat. Sedangkan orang-orang beriman boleh tak jumpa lagi? Boleh. Boleh. Nanti boleh dah antaranya Allah sebutkan pada surah yang ke-52 ayat yang ke-21. Surah 52 ayat ke-21 pada muka surat 524.
Muka surat 524 surah At-Tur surah 52 ayat yang ke-21. Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dalam keadaan beriman. Kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Akan dihimpun dengan syarat apa? Semuanya adalah orang-orang yang beriman. Maka orang beriman dalam surah surah Al-Mumtahanah ini 6 perkara tu nak bagi perhatian tu. Jangan syirik kepada Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak, jangan berdusta, jangan bergosip, jangan membawang, jangan fitnah, dan juga kena ada ilmu semak apa yang sampai pada diri. Itu antara cara nak nanti dihimpunkan semula bersama ahli keluarga sebagai golongan orang-orang yang beriman. Qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Mereka telah berputus asa daripada kehidupan akhirat sebagaimana mereka telah berputus asa dengan orang yang berada di dalam kubur, iaitu bila dah mati dah tak ada dah hubungan dengan orang yang hidup, dah terputus dah mereka dengan dunia, sedangkan orang yang beriman tidak. Dan Allah kata, Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salah. Bila mati seorang anak Adam, terputus semua amalnya kecuali 3. So masih tak ada lagi hubungan? Masih ada lagi hubungan, tidak terputus. Ada lagi harapan. Alhamdulillah, surah Al-Mumtahanah saya kira banyak poin yang kita ambil, tapi satu poin mungkin di akhir ini saya nak highlightkan. Sebab apa? Sebab skrin saya pun dah macam ni, saya tak boleh nak tulis. Saya geram nak menulis tapi tak boleh tulis. So saya highlightkan satu poin saja daripada surah Al-Mumtahanah ini. Surah Al-Mumtahanah ini antara highlight poinnya yang besar ialah tentang mawaddah. Itu disebutkan pada ayat yang pertama dalam surah Al-Mumtahanah ini. Tentang apa? Tentang kasih sayang. Ayat pertama ataupun turunnya surah ini kerana perasaan kasih dan sayang Hatib bin Abi Balta'ah kepada ahli keluarga yang berada di Mekah. Bimbangkan sesuatu yang tidak baik terjadi kepada mereka. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim yang sayangkan kepada ayahnya dan juga kaumnya. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah ceritakan tentang bagaimana para sahabat sayangnya kepada ahli keluarga yang berada di Mekah, rindu, akan tetapi taat kepada Allah dan Rasul itu menghalang mereka. Mereka tahan diri, kan, tinggalkan ahli keluarga mereka di Mekah. Tetapi sayang tak? Sayang. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah ceritakan tentang bagaimana wanita-wanita yang berhijrah meninggalkan ahli keluarga, meninggalkan pasangan mereka di Mekah. Kenapa? Kerana sayangkan Allah dan juga Rasul. Mereka sayangkan kepada agama mereka, nak jaga agama mereka. Di Mekah susah, maka mereka berhijrah ke Madinah. Maka dengan kasih sayang ini yang akan dihadapi oleh seseorang itu adalah apa? Al-Mumtahanah, adalah ujian. Dengan kasih sayang yang akan dihadapi oleh seseorang itu adalah ujian. Maka sebab itu ujian yang sering berlaku dan yang paling akan terkesan pada diri adalah ujian pada apa? Ujian pada diri dan juga harta. Betul tak? Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya tidak lain harta dan anak-anak keturunan kamu itu adalah apa? Fitnah, satu bentuk ujian. Perkataan yang digunakan adalah fitnah. Dia tak guna balak, dia guna fitnah, ujian. Apa maksud ujian yang menggunakan perkataan fitnah? Maksudnya satu bentuk ujian yang dekat dengan hati. Satu bentuk ujian yang dekat dengan hati. Sebab itu kita kalau kehilangan harta, terasa tak sedih tu? Sedih sangat. Kalau ada masalah dengan anak, kehilangan anak contohnya, rasa sedih tak? Sedih sangat. Kan? Sebab dia berkaitan dengan ahli keluarga.
dan berkaitan dengan harta, dia satu perkara yang dekat dengan hati kita. Maka bila adanya mawaddah, kasih sayang, maka di situ akan adanya apa? Akan adanya ujian. Allah akan uji pada perkara-perkara yang kita sayang. Dan dalam surah Mumtahanah ini ujiannya adalah berkaitan sayang kepada keluarga dan juga sayang kepada Allah dan juga Rasul. Dan dengan kasih sayang dalam surah Al-Mumtahanah ini, Nabi Ibrahim dan juga para sahabat telah buktikan kepada kita betapa sayang pun kita kepada apa pun yang berada di atas muka bumi ini. Sayang kita kepada Allah dan Rasul itu lebih patut diutamakan. Sayang kepada Allah dan Rasul itu yang teratas, yang kena dijunjung lebih daripada yang lain. Sebab itu Nabi Ibrahim sayang kepada ayah dan juga kaum dia. Tapi bila Allah kata mereka ini, ayah engkau ini tak nak beriman, maka tidak layak untuk orang beriman meminta ampun kepada orang yang tak nak beriman. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia berlepas diri daripada ayah dia. Para sahabat, apa yang mereka lakukan? Mereka berlepas diri daripada ahli keluarga mereka, tinggalkan ahli keluarga mereka di Mekah. Kenapa? Adakah kerana tak sayang kepada ahli keluarga, harta yang ada? Tak, sayang sangat. Hasil titik peluh sendiri ditinggalkan begitu saja. Berat. Tetapi sayang kepada Allah dan Rasul, sayang kepada agama, itu yang lebih diutamakan. Maka bila adanya sayang, kasih dan juga sayang, akan datangnya Al-Mumtahanah. Ujian kepada diri Dan seseorang. hati. Wallahu ta'ala alam. Itu saya kongsikan pada malam ini. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Bentuk Silakan. syirik ni macam nak kata, dia kan banyak kan. Kadang kita tak perasan. Kadang bila azan dah berbunyi, adalah orang panggil kita ke telefon bunyi, tapi kita dah nak siap bersembahyang. Tapi kita pergi jawab dulu telefon tu, kita tinggalkan Allah. Adakah kita nak tahu macam mana? Sama lah macam bekerja. Sama lah macam bekerja. Kita dulukan pekerjaan kita, kita tak pergi solat dulu. Betul. Nak orang perempuan kalau tengah masak, azan, dia siap malah masak dulu. Betul. Sebab suami nak makan kan. Macam mana tu? Betul. Baik. Tapi niat kita tak adalah nak mensyirikkan Allah kan. Betul. Kebanyakan orang pun, sebab itu syirik ini perkara yang Al-Quran banyak highlightkan. Dan Allah sebutkan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan Allah telah utuskan pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? Bawa perkara yang sama. Abdikan diri hanya kepada Allah dan jauhi segala perkara yang disembah selain daripada Allah. Dia satu perkara yang sangat besar sehingga setiap rasul membawa perkara yang sama. Jangan syirik kepada Allah. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak perasan kita melakukan perkara tersebut. Baik, contoh yang Ajar Nurul sebutkan, bunyi telefon, orang azan dah bunyi telefon, jawab dulu telefon. Adakah dia termasuk pada bahagian syirik? Dan dia tidak termasuk pada bahagian syirik kerana bukanlah kita hari-hari dia buat macam tu. Kan? Sekali-sekala. Dan ia tidaklah memakan masa yang lama sampai habis solat maghrib ataupun sampai hujung solat maghrib. Contohnya lah kan, kita melayan telefon tu. Jadi tidaklah termasuk pada bahagian syirik. Adapun tengah nak masak, kan? Tengah masak azan berbunyi. Jadi masak dia perkara yang kalau boleh ditinggalkan. Kalau bukan tengah menumih tu, kalau baru nak mula masak, tinggalkanlah dulu. Tapi kalau tengah menggoreng ikan ke, kan, tengah tunggu santan nak pecah ke dalam kari masak lemak tu, maka settlekanlah dulu sekejap asalkan masanya tidak lama. Tapi yang terbaik adalah kita kan boleh rancang masa kita untuk masak dan sebagainya kan. So kita rancanglah sebagaimana kita kalau nak pergi travel, kita akan plan masa kita, dan kalau dah sampai waktu kena pergi airport, apa pun jadi kita akan tetap pergi airport juga. Walaupun malam tu tidur lewat, mengantuk teruk, anak pagi meragam, kan, tak berapa siap kita akan bangun juga bersiap pergi airport tu. Maka kita boleh rancang masa kita untuk solat, masa kerja kita. Itu semua perkara yang kita boleh rancang, insya-Allah, dalam rangka nak mengutamakan dulu Allah SWT. Wallahu a'lam. Dan yang syirik ini dia lebih kepada apabila kehendak Allah dan kehendak kita bertentangan. Ini cerita lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu. Contohnya kan, dalam kerja ada urusan ataupun ada urus niaga yang dilarang untuk kita lakukan.
Tapi kita buat juga sebab apa? Kalau tak buat nanti kena buang kerja. Dan contohnya, maka ketika itu kita lebih mengutamakan kerja kita daripada perintah ataupun larangan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu dan ada di situ unsur kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Sekiranya insya-Allah mungkin minggu depan sedikit perkongsian nanti kalau siapa nak berkongsi tentang poin ringkas yang dia dapat daripada surah Al-Mumtahanah ini. Jika tidak insya-Allah kalau kata Hajar Nuria nak sambung, saya akan sambunglah. Kalau nak kita berhenti pada surah ini, kita akan berhentilah pada surah ini. Dan apa pun teruskan usaha kita memahami Al-Quran, dan saya sangat kagum kepada semua yang mengikuti kelas-kelas tadabbur, bukan di sini, di mana-mana sajalah kan, kerana masa dan usaha yang kita peruntukkan ini bukan sedikit dan bukan perkara yang mudah kan. Mudah-mudahan Allah redha dengan usaha yang kita lakukan ini untuk menambah pengabdian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita syurga, Allah kurniakan kita kefahaman tentang kalamnya, kekuatan untuk beramal dengannya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha.